Mahkamah mengatakan yang dipetik di sini ya, dalam penghakiman, mengatakan bahawa walaupun mana-mana orang tertuduh dan perayu sememangnya mempunyai hak untuk melantik peguamnya, itu hak dia. Tapi hak dia ni perlu diimbangkan, tidak boleh mengucar-ngacirkan hak mahkamah untuk melaksanakan keadilan. Maksudnya hakim menerangkan lagi bahawa kalau ditangguhkan sewenang-wenangnya, ianya mungkin berlanggaran dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Apa itu perkara 8? Kita pernah sentuh, iaitu hak untuk tidak diskriminasi. Now, dalam tempoh 2 minggu yang mahkamah telah tetapkan rayuan Najib ni, banyak rayuan lain telah ditangguhkan. Dia beratur menunggu giliran masing-masing sebab 5 orang hakim telah dipilih untuk 2 minggu ini. So hakim mengatakan dalam penghakiman, kami kena imbangkan hak yang menunggu giliran. Kami tidak boleh diskriminasi orang lain semata-mata ini adalah kes bekas Perdana Menteri. So dalam mengimbangi perkara ini dan mengguna pakai tempoh masa keemasan kehakiman, kami tidak boleh memberi penangguhan. Dan pada masa yang sama, kita jangan lupa, kalau kita ikut rentetan peristiwa, dan perlu saya tampilkan sekarang, mahkamah telah menetapkan tarikh bicara sejak 29 April, 3 bulan setengah lalu. Pada masa itu, Syafi telah maklumkan nak failkan permohonan menampilkan keterangan baru, tapi tidak difailkan sehingga tak silap saya 17 Jun 2022, yakni lebih kurang 3 bulan selepas dia mengatakan ada konflik kepentingan. Pada masa itu juga, pada Januari sebenarnya dikatakan nak lantik satu peguam diraja, Jonathan Laidlaw. Tapi permohonan itu pun difailkan lewat pada bulan 5. Dan pada masa itu pun mahkamah telah mengambil kira kemungkinan kewujudan permohonan lain dan memberi arahan kes akan berjalan. So mahkamah telah memaklumkan kepada pendakwa raya dan Najib Razak kes akan berjalan. Kemudian bila Jonathan Laidlaw permohonannya ditetapkan oleh mahkamah tinggi telah bersusah payah untuk memberi arahan-arahan yang baik untuk pemfailan dokumen supaya tidak mengganggu jadual Mahkamah Persekutuan. Keputusan dapat dikeluarkan pada 7 Julai, iaitu 1 bulan 8 hari sebelum perbicaraan. Tetapi Syafi cuma diberhentikan pada 26 Julai. So dalam erti kata lain, perkara yang Najib Razak mungkin mengatakan beliau tidak mempunyai peluang untuk diwakili peguam adalah diakibatkan oleh tindakan Najib Razak sendiri. Yang dalam bahasa Inggerisnya dipanggil, he is the author of his own misfortune. Sepatutnya kita dah bincang, ada peguam dah standby untuk menentukan kalau Jonathan Laidlaw tak masuk dan kalau Syafi tidak dapat kendalikan permohonan sebab isu berkaitan dengan dokumen. Mahkamah telah nyatakan, saya perlu tekankan di sini, mahkamah telah nyatakan pada masa dokumen yang kita sebut tadi DSN 16 September 2019 tu diserahkan dalam untuk kes 1MDB sebelum tamat SRC, peguam cara SRC dan peguam cara 1MDB untuk Najib Razak adalah sama, kita semua tahu, Syafiq Abdullah. Jadi lagi mahkamah tekankan, maka tidak munasabah dikatakan tidak boleh berusaha untuk mendapatkan dokumen-dokumen lain. Dan perkara itulah yang menyebabkan saya percaya alasan utama kenapa Syafiq Abdullah tidak berhujah permohonan tersebut, sebab it's not right untuk peguam nak berhujah dalam perkara yang dia mungkin perlu menjelaskan perkara itu, dia menjadi potential witness. Sebab itu diganti Hisham T. Putih. Tetapi akhirnya apa yang kita dimaklumkan adalah Hisham T. Putih telah mengambil alih keseluruhan permohonan dan juga rayuan. So balik kepada isu yang dibangkitkan tadi, mahkamah dengan jelas dan bagi saya dengan cukup lengkap memberi alasan yang kukuh kenapa kes ini tidak boleh ditangguhkan untuk tempoh seperti itu, semata-mata sebab peguam yang sepatutnya di bawah kaedah-kaedah etika kepeguaman pun wajib cuma boleh mengambil kes kalau dia bersedia. Dan pada masa dia dilantik pada 27 Julai, dia sudah tahu tarikh 15 Ogos. So kalau dia tak mungkin boleh sedia sebab jilid banyak dan sebagainya, maka dia tidak boleh ambil. Jadi atas dasar tersebut, bagi saya, tanpa mengambil pihak, berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang, saya percaya penolakan permohonan penangguhan lanjut untuk 3-4 bulan yang ditolak tersebut adalah betul dan tepat dari segi keadilan. Dan
perkara lanjut boleh kita bincang nanti. Tetapi masih mahkamah masih ingin memberi peluang dengan tidak meneruskan pada petang tadi dan tidak meneruskan esok. Bicara rayuan tahap kedua ni, bicara akhir ni cuma akan bermula pada hari Khamis jam 9.30 pagi. Jadi kalau sesiapa sahaja mau sediakan hujah-hujah yang lebih utuh, ada lebih kurang pada masa itu ada 36 jam untuk sediakan. InsyaAllah saya percaya sesiapa sahaja yang hadir untuk perbicaraan akan cuba sedaya upaya dalam perkara ini. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.